Tajuk tugasan kumpulan kami adalah Performing Art Have a Role in the Private Sector and Vice Versa. Kami dari kumpulan seeker yang terdiri daripada 5 orang, iaitu Aisyah 78697, Salsabila 82018, Priscilla 82092, Quincy 82097, dan Venesia 82215. Tujuan kami memilih artikel ini adalah untuk memberikan contoh kepada situasi sebenar penajaan di antara beberapa pihak dalam bidang seni. Hal ini dikatakan sedemikian kerana untuk mendapatkan tajaan, pihak dalam bidang seni perlu melakukan beberapa proses sebelum mendapatkan tajaan. Contohnya, pihak dalam bidang seni perlu memberitahu tentang kelebihan organisasi seni mereka supaya pihak tajaan tertarik untuk memberikan tajaan kepada mereka. Selain itu, artikel ini dipilih kerana organisasi seni yang ditaja dapat menaikkan organisasi yang ditubuhkan tersebut. Hal ini kerana terdapat situasi di mana beberapa organisasi bekerjasama dalam membangunkan di antara satu sama yang lain. Contohnya, Syarikat Tarian Suasana, MAS dan Tauris Malaysia menyokong sesama sendiri dengan memenuhi kehendak masing-masing. MAS memerlukan persembahan daripada Syarikat Suasana dengan beberapa cabaran yang diberikan kepada mereka seperti melibatkan tarian daripada etnik lain. Di samping itu, artikel ini juga dipilih adalah untuk dijadikan contoh bahawa persembahan seni dan budaya memerlukan penajaan dan pembiayaan. Berdasarkan artikel ini, institusi dan organisasi seni mesti menganggap persembahan seni dan budaya dapat mengukuhkan identiti dan maruah sesebuah negara sebagai aset yang memerlukan perhatian khusus. Seterusnya adalah ringkasan artikel. Artikel ini bertajuk Tajaan Korporat atau Hospitality Korporat untuk Seni Persembahan di Malaysia. Penulisnya adalah Zulkifli Muhammad pada tahun 1998. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan mempunyai tanggungjawab dalam memelihara dan membangunkan promosi seni dalam industri seni. Oleh itu, organisasi ini menggunakan persembahan seni untuk menarik minat pelancong asing untuk datang ke Malaysia. Sebagai langkah untuk menuju ke teater kebangsaan, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan telah menubuhkan Akademi Seni Kebangsaan. Akademi Seni Kebangsaan melibatkan tarian, muzik, drama dan penulisan kreatif. Akademi ini ditubuhkan pada tahun 1994. Mak Yong dan wayang kulit telah mendapat kebangkitan dalam tempoh yang singkat melalui program televisyen nasional pada tahun 1970-an. Mereka gagal menerima tajaan untuk meneruskan rancangan mereka. Ini disebabkan persembahan tersebut mempunyai isu-isu yang sensitif kepada pelbagai pihak pada waktu itu. Setelah kejadian tersebut, Syarikat Tarian Suasana telah ditubuhkan pada tahun 1978 dan diilhamkan oleh penyelidik iaitu William Wong, Amin Sweeney dan Mubin Shepherd. Sempena penerbangan sulung Sistem Penerbangan Malaysia dari Kuala Lumpur ke New York pada 12 April 1998, pengerusi eksekutif Malaysia Airlines System telah melibatkan seramai 300 tetamu khas. Malaysia Airlines System memilih Syarikat Tarian Suasana untuk menghiburkan pelanggan mereka melalui persembahan seni, dan ia dilakukan dalam kerjasama hospitality. Kerjasama tajaan merujuk kepada kes apabila keuntungan disalurkan kembali kepada masyarakat. Akhir sekali, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan mempunyai kuasa dan kebolehan untuk mempertahankan tradisi dengan pengadaptasian yang sebenar. Senarai elemen. Elemen yang pertama ialah beberapa pihak saling bekerjasama dalam mencapai satu matlamat melalui bidang tajaan. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam menghiburkan pelanggan melalui persembahan seni, MAS dan Tourism Malaysia telah bekerjasama dengan Syarikat Suasana. Bagi Syarikat Suasana sendiri pula, mereka ingin menyelesaikan masalah ekonomi dan ingin meluaskan lagi kebolehan syarikat mereka. Oleh itu, ini dapat dilihat bahawa setiap pihak telah bekerjasama
memberikan kerjasama dalam mencapai matlamat masing-masing. Bagi elemen yang kedua pula ialah cara membangkitkan seni dan budaya melalui bidang tajaan. Hal ini dapat dilihat melalui syarikat tarian suasana yang merangkumi pelbagai tarian di dalam syarikat tersebut. Contohnya, terdapatnya tarian makyong, joget gamelan dan sebagainya. Melalui pelbagai jenis tarian ini, ia membolehkan orang ramai mengetahui tentang pelbagai tarian yang kurang diketahui dan kurang dipersembahkan pada masa kini. Oleh itu, melalui tajaan ini, seni dan budaya dapat ditingkatkan apabila syarikat seni itu ditaja. Nama saya Priscilla Lulong Anna Edwin, nombor metrik 82092. Saya akan menyambung perbentangan seterusnya. Senarai elemen yang ketiga iaitu mempertingkatkan kualiti bidang seni dan kebudayaan melalui tajaan. Kualiti bidang seni dan kebudayaan ini dipertingkatkan melalui pelbagai budaya dan seni yang ditunjukkan oleh syarikat seni. Hal ini dikatakan kerana orang ramai lebih tertarik dengan kebudayaan dan kepelbagaian budaya yang ditunjukkan dan jarang diperlihatkan pada masa kini. Selain itu juga, kualiti bidang seni dikatakan dapat mempromosikan seni budaya tersebut dan harus dipelihara dan diadaptasi dengan baik agar ia mampu menunjukkan bakat seni budaya yang berkualiti di luar sana. Dan senarai yang keempat, senarai elemen iaitu memanfaatkan tajaan yang diberikan kepada syarikat seni. Tujuan tajaan ini adalah untuk memberikan sokongan kepada sesuatu perkara sama ada dalam bentuk kewangan dan barangan. Tajaan bukanlah periklanan, manakala penajaan merupakan satu medium yang untuk mempromosikan sesebuah syarikat untuk menaja sesuatu acara mahupun program terutamanya yang diadakan di dalam Malaysia. Sebagai contoh iaitu di mana Malaysian Airlines System MAS dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Kepelancongan bekerjasama dalam memberikan tajaan kepada syarikat tarian suasana. Seterusnya adalah hubungan senarai elemen yang di atas dengan senario yang ada di Malaysia. Elemen yang pertama iaitu beberapa pihak bekerjasama dalam mencapai satu maklumat melalui tajaan dapat dikaitkan dengan senario di mana matret dan cendana bekerjasama. Berdasarkan senario kedua-dua ini, organisasi tersebut memberikan kerjasama bagi mencapai maklumat yang sama iaitu meningkatkan pertumbuhan ekspor industri seni dan kebudayaan yang ada di Malaysia. Sama seperti senario yang ada di dalam elemen yang pertama, iaitu di mana MAS dan Tourism Malaysia ingin memberi hiburan kepada pelanggan mereka dan memberi tajaan kepada syarikat suasana. Yang kedua, iaitu cara membangkitkan seni dan budaya melalui tajaan dapat dikaitkan dengan senario telah berlaku di Malaysia di mana persembahan seni dalam industri seni Malaysia semakin tenggelam. Berdasarkan senario yang ada ini, sebuah persembahan seni yang berlaku dikatakan semakin tenggelam di Malaysia. Dapat dikaitkan dengan senario elemen kedua iaitu kebangkitan seni dan budaya ini dapat membuka mata ramai orang di luar sana untuk mengekalkan seni dan budaya yang terdapat di Malaysia. Elemen yang ketiga pula iaitu mempertingkatkan kualiti bidang seni dan kebudayaan melalui tajaan. Elemen ini boleh dihubungkaitkan dengan dana industri kreatif yang berjumlah RM200 juta pada tahun 2010 dan penyediaan dana itu dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Peruntukan ini dilakukan supaya ianya dapat meningkatkan pembangunan dan industri seni untuk bergerak dengan maju. Bukan itu sahaja, penubuhan tabung kebajikan penggiat seni telah diberi perhatian yang mana sejumlah RM3 juta diperuntukkan sebagai geran pelancaran. Peruntukan ini dapat membantu penggiat seni yang kurang bernasib baik, seperti penggiat seni yang sakit. Yang terakhir adalah memanfaatkan tajaan yang diberikan kepada syarikat seni
seperti Festival PJ Folklore 2022, acara tahunan yang diadakan di dalam negara, merupakan usaha sama antara Majlis Bandar Petaling Jaya MBPJ dengan beberapa pihak lain, seperti Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, International Council of Organizations of Folklore Festival and Folk Arts, dan Industri Pelancongan Selangor. Acara ini dapat dijadikan contoh, di mana penaja serta penganjur telah berjaya mewujudkan sebuah festival yang mengetengahkan konsep kepelbagaian, keunikan, keharmonian, budaya, komuniti tempatan, dan antarabangsa.